Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يا معشر المسلمين رحمكم الله, marilah kita usaha meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan apa yang disuruh dan yang digalakkan olehnya, dan usaha menjauhkan segala larangan dan perkara yang merugikan kita selaku seorang muslim. Maka jadilah kita orang yang muttaqin insya-Allah. Munasabah kita berada minggu yang di hujung minggu yang kedua daripada bulan Safar. Mengikut dalam takwim hari ini sudah 16 daripada bulan Safar. Maka bagi kita umat Islam, mari patut mengingat apa sejarah yang berlaku pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Safar ini. Kerana apa yang disebutkan oleh sejarah, tanggal 26 bulan Safar tahun 13 ke Rasulullah, orang kafir musyrikin mesyuarat di Darun Nadwah supaya tajuk khah, bagaimana kita nak buat Muhammad terhadap Muhammad. Kerana kita tawar harta pun tak terima, tawar pekak pun tak terima, tawar perempuan pun tak terima. Maka keputusan dalam surat di Darun Nadwah pada tarikh 20 ni betul dengan hari Khamis disyorkan oleh Abu Jahal dan disokongkan oleh Iblis yang dihadiri oleh seorang Iblis yang datang daripada Najdi yang merupakan seorang syekh, iaitu pengesyoranya kita kena bunuh Muhammad. Lalulah keputusannya pada tarikh 28 bulan Safar, kita ambil pemuda-pemuda jumlah 14 orang yang gagah, yang berani, setiap keturunan mari likung rumah Nabi dan bunuh Nabi dengan seretak. Itu tarikh 28 bulan Safar. Maka bagi kita ingat, kita berada dalam bulan Safar ni adalah satu sejarah yang besar dan penting bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu diberitahu oleh Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana perintah daripada Allah bahawa supaya Nabi Muhammad berhijrah ke Madinah. Dengan kerana inilah Nabi merancang bahawa mesyuarat dengan Abu Bakar supaya sembunyi diri dalam gua Thur selama 3 hari dan pilih Abdullah sebagai seorang yang cari berita dan mengkhabar kepada Nabi dan Abu Bakar dalam gua Thur, dan pilih Sayyidina Ali tidur di atas katilnya, dan pilih Asma binti Abu Bakar sebagai orang yang hantar makan ni, dan pilih pula khodam bagi Abu Bakar yang bernama Amir bin Fuhairah sebagai khodam yang duk pegang kambing Abu Bakar, suruh bawa kambing dia tu hilang tapak di kaki bukit Jabal Sur supaya tidak bocor
kata Nabi berada dalam gua tu. Ini adalah susunan dan program ataupun planning yang diajar oleh Nabi kepada para sahabat ridwanullah alaihim dan juga kepada umat dia. Kerana dalam hijrah ni Nabi tak guna mukjizat. Kalau Nabi guna mukjizat, para sahabat ridwanullah alaihim dan umat dia tak boleh nak tiru. Sebab itulah para sahabat ambil tahun hijrah lah sebagai pengajaran yang sangat banyak yang diajar oleh Nabi terhadap umat dia, khasnya kepada sahabat ridwanullah alaihim. Sidang Jumaat rahimahumullah. Munasabah kita berada dalam bulan Safar ni, dan pula kita berada di hari Jumaat yang semulia-mulia hari dalam seminggu. Apa yang sabit daripada hadis Nabi SAW, wa khairu yawmin tala'at alaihi syamsu yawmul jum'ah fihi khuliqa Adam wa fihi adkhalal jannah wa fihi akhraja minha. Bahawa hari Jumaat ni Allah tentukan kepada umat Islam semulia-mulia hari. Kerana hari Jumaat lah yang Tuhan buat tu ada, dan Tuhan ambil tu ada boleh syurga, dan Tuhan waktu ubik ada daripada syurga juga hari Jumaat. Dan banyak hadis lain lagi mengatakan bahawa Tuhan nak berlakukan kiamat juga hari Jumaat. Maka besarnya dan mulianya hari Jumaat. Sebab itulah hadis Nabi yang dikeluarkan diceritakan oleh Bukhari dan Muslim, hadis sahih yang diriwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anha. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mandi pada hari Jumaat seperti mana mereka mandikan wajib kerana berhadap sah, kemudian mereka pergi ke masjid di awal-awal serta menunaikan sembahyang sunat tahiyatul masjid, maka pahalanya sama dengan orang yang berkorban dengan seekor unta. Dan Nabi kata seorang lagi pula, ia sama-sama dengan seorang yang pergi masjid di awal-awal dengan tidak membersihkan dirinya terlebih dulu, tapi dia dapat sembahyang sunat tahiyatul masjid. Dia mari sembahyang tahiyatul masjid sebelum pada tok khotib baca khutbah. Pahalanya sama dengan orang yang berkorban dengan seekor lembu. Sebaliknya, jika seorang-orang itu datang ke masjid hanya terus menunaikan hanya solat Jumaat dengan mendengarkan khutbah sebelum daripada khotib naik khutbah, dia khusyuk, maka pahalanya sama dengan orang berkorban dengan seekor kambing. Seorang lain pula pergi ke masjid untuk sembahyang Jumaat, tetapi ia tidak khusyuk. Mari tak ada dengar khutbah, kodok kecek tu rasa, kodok kecek dengan saing kau bawah-bawah sejik, maka pahalanya sama dengan ia berkorban dengan ayat tino. Dan sesiapa yang datang ke masjid dengan keadaan tergesa-gesa dia, mari dengan gaduh-gaduh cepat-cepat, sedangkan iman sudah berkhutbah dan para malaikat yang mencatatkan itu sudah berhenti, dan berzikir pula malaikat dan mendengarkan segala apa isi khutbah dalam masjid, orang itu akan mendapat sama dengan pahala berkorban sebiji telur saja. Ini kelebihan apa yang dijelaskan oleh Nabi. Oleh itu, ayuhai sidang Jumaat, nak guano kita hari Jumaat nak boleh korban seekor unta. Unta ni bukan sekor dua lah. Unta ni paling kurang duk 2,000 riyal, duit Saudi seekor unta. Kita boleh korban hari Jumaat, kita boleh beli unta korban seekor unta. Pahala besarnya, iaitu mari sebelum pada tok khotib naik khutbah, kita mandi baru tu pagi, kita mari di awal-awal des sembahyang tahiyatul masjid. Tak ada payah kali. Nabi kata alangkah bertuah setiap minggu dia boleh korban unta sedekah pada orang pakai miskin, pahala serupa dengan dia boleh korban unta. Yang kedua, dia tak ada dia nak bersih dah, tak ada nak mandi sunat dah. Mari masjid, tok khotib tak naik khutbah lagi, dia dah mayat tahiyatul masjid.
Boleh semaya satu masjid dengan tak ada cara bersuci dan tidak pula dengan amalan sunat-sunat yang lain, boleh serupa dengan sembelih lembu, gerbel lembu. Oh, yang ketiga pula Nabi kata, orang ni tak ada gaduh dah dia. Mari, kau dok mari. Kadang-kadang nanti orang bel dulu. Nanti terkotak naik ke tebah dulu. Maka orang ni adalah dia hanya boleh serupa dengan ambil ayat tina orang sedekah. Subhanallah. Jadi peluang bagi kita umat Islam, seminggu sekali kita nak lagu mana nak boleh faham besar supaya dengan orang gerbel lembu, gerbel pula unta. Benar ni peluang rahmat daripada Allah kepada setiap orang mukmin. Tapi tak ada orang yang tak faham akhirat, yang kemaya dan kelabu pahala di akhirat, dia nanti bel dulu dan nanti khotel mari semaya dulu, naik khutbah dulu baru dia nak mari. Lebih-lebih lagi bagi orang yang dok kecek lepas pada tu khotel naik member. Oh, ni sangat dilarang oleh Nabi SAW. Idza fa'ida al-khatib 'ala al-mimbar fala tatakallamu. Apabila tu khotel naik dah atas member nak baca khutbah, tak ada baca lagi baru naik dah member baru fala tatakallamu, jangan kamu kecek. Orang qala sah, siapa yang lari orang lain kecek, orang lain dok kecek dia lari, dok dia lah. Orang hal lari tu faqad lara, maka sudah dia ni lara. Lara ni lalai daripada solat jemaah. Wa man lara fala jum'ata lah. Dia yang lara dalam amal hari jemaah ni fala jum'ata lah. Tidak ada jemaah bagi dia. Tak ada arti dia mari sembahyang jemaah. Tak ada boleh kamu sekarang mari sembahyang jemaah. Hanya lepas daripada wajib. Mari tak dengar khutbah, mari dah kecek pula khutbah, dalam orang dah baca khutbah, mari pula lewat. Ini adalah amaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana orang yang jahil, orang yang tak faham Islam, orang yang tak nampak gambar di akhirat, ini adalah sangat diajar oleh Nabi kepada para sahabat dan diajar kepada umat dia. Hari jemaah, usaha we boleh follow sedekah hutan, boleh follow sedekah lembu, bukan sedekah yatima, bukan sedekah sekadar telur. Ini adalah orang yang rugi hidup di akhirat. Kerana umur kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh nak berjakah satu jakah, pasti kena jawab daripada soalan Allah. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Semua kamu yang ada di atas muka bumi Allah akan bertemu dengan Allah secara persorangan. Yus'alu an umrihi bima afna. Ditanya umur yang Tuhan beri hidupmu atas dunia, apakah kamu buat? Umur kita dah menyawa, dah ambil oksigen Tuhan ni, membuat gapo? Taat pada Allah sejauh mana? Amalan ibadat kamu sebanyak mana? Akan ditanya oleh Allah. Lebih-lebih lagi, wa yus'alu an syababihi fima afnah. Ditanya waktu muda kamu. Waktu kamu masih muda, waktu kamu wairun, waktu kamu syabab, kemanakah kamu habiskan waktu muda kamu? Ini ditanya khah oleh Allah. Kerana wairun lah dah jadi lombenya, wairun lah dah jadi tak masuk akal dengan Islam, wairun lah dah buat mengikut kehendak nafsu-nafsu. Lebih-lebih lagi wairun lah menjadi alat untuk menghina Islam oleh Yahudi dan Nasara. Ingatlah wahai pemuda-pemuda, kamu adalah harapan daripada Allah, harapan daripada Rasul, harapan daripada orang mukmin, supaya kamu boleh menyambungkan segala kerja-kerja ummah, kerja-kerja para sahabat ridwanullah alaihim, kerja daripada para muslimin sekalian. Itulah apa yang diberi amal oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat berat amaran daripada Allah. Waktu syabab, hari ini jelas pemudalah yang dah beli dah ketau setiap jalan. Pemudalah dah tanam kerja seri di setiap rumah. Pemudalah dah kahwin di antara lelaki dengan lelaki dan perempuan sama perempuan. Ini adalah Yahudi Nasara nak menghinakan pemuda-pemuda Islam. Kamu kena faham wahai pemuda. Jangan kamu dah lewat bagi semua
semayang dengar khutbah Jumaat. Karena kamu adalah harapan daripada Allah dan Rasul. Karena Allah memuji pemuda-pemuda yang beriman dalam Al-Quran. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka itu Ashabul Kahfi, jumlah 7 orang. Yang mereka itu adalah fityatun, pemuda-pemuda. Amanu bi rabbihim, yang mereka beriman kepada Tuhan mereka. Wa zidnahum huda, dan Allah menambahkan petunjuk kepada mereka. Sebab pemuda yang beriman, pemuda yang mempunyai ilmu Islam, pemuda yang ada jiwa dan semangat untuk Islam, maka Allah akan tambahkan iman pada mereka. Karena pemudalah harapan bangsa dan ummah. Pemudalah yang boleh menggantikan orang-orang tua kita yang akan menyambungkan kerja-kerja Islam seterusnya. Yang ketiga akan ditanya, yus'alu an ilmihi fima amila. Apakah kamu beramal dengan ilmu yang kamu mengetahui? Mutahudah mari awal hari Jumaat ni boleh pahala utah. Boleh lewat sikit boleh pahala ilmu. Boleh lewat sikit sepunga pala kambing, lewat lagi sepunga ayam, lewat sekali lagi sepunga telur. Tapi kamu memilih hak paling rendah sekali untuk akhirat kamu. Inilah orang yang tidak mengerti hakikat Islam. Wahai pemuda-pemuda kamu sekalian, kamu adalah harapan Islam. Jangan kamu main-main dengan agama. Jangan kamu tak belakang dengan agama. Kamu pasti menghadapi Islam dengan cara hemah tinggi, dengan semangat-semangat, semangat orang yang faham sebagaimana apa yang disebutkan dalam ayat tadi. Yang keempat, dia tanya oleh Allah, yus'alu an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Allah akan tanya daripada mana harta yang kamu dapat. Ke manakah kamu habiskan harta kamu? Kamu dicari hari ini, dicari usaha maisha, kehidupan kamu apakah halal ataupun haram? Apakah kamu belanjakan harta yang diberi oleh Allah itu kepada jalan yang direda oleh Allah, jalan yang benar oleh Allah, jalan yang dipahala oleh Allah Subhanahu wa taala? Oleh itu ayuhai sidang Jumaat, jangan ingat kita dah bersyukur dua dalam batin ini adalah sia-sia. Kerana ini akan ditanya oleh Allah di akhirat. Siapa yang membelanjakan harta kepada jalan Allah, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang yang belanja sekop di dunia untuk kemaslahatan agama, untuk kemaslahatan ummah, untuk kemaslahatan Allah, Allah akan bayar di akhirat dengan 700. Sekop 700, tanda orang mereka atas dunia. Dia terus modal sekop boleh 700 laba tanda mereka di akhirat dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, jangan kamu bakhil, jangan kamu kenekut, jangan kamu sempit. Kamu borahkanlah hati kamu, luaskanlah jiwa kamu, rengekkanlah tangan kamu untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan. Nanti Allah bayar di akhirat, kamu dapat balasan Allah di dalam syurga nanti. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah akan bayar kepada mana-mana orang mukmin dengan mereka duk belanja harta dunia dengan bayaran sama ada harta mereka dan jiwa mereka, iaitu dengan bayaran syurga. Sebab itulah para sahabat ridwanullah alaihim, bukan mereka jual harta mereka, jiwa mereka, bahkan nyawa mereka dan darah mereka. Sebagaimana peperangan Uhud. Peperangan Uhud 70 jiwa mereka gerbang dalam peperangan Uhud kerana mereka jual darah mereka dan nyawa mereka untuk Allah. Allah akan bayarkan syurga pada mereka. Rumah kita yang sebenar bukan di dunia, adalah di dalam syurga. Oleh itu, ayuhai sidang Jumaat rahimakumullah, hari Jumaat ini kita faham, kita reti, bukan sebagai orang Yahudi yang muliakan hari Sabtu dan orang Nasara muliakan Ahad kerana mereka tidak mengerti hakikat yang sebenar. Juga kita umat Islam tak muliakan hari Jumaat kerana hari Jumaat bukan suruh putih kerja terus dah. Fa idza qudiyatis salah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Maka apabila kamu selesaikan solat Jumaat, kamu bertibaranlah, bekerjalah dengan kewajipan-kewajipan kamu di dunia, tapi jangan lupa wazkurullah katsira, zikirlah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya,
dan carilah kurniaan yang diberikan Allah kepada kamu, maka itulah orang yang berjaya hidup di dunia dan juga berjaya hidup di akhirat, insya-Allah. Ayuhai sidang Jumaat yang dihormati oleh Allah, khulasah daripada khutbah kita di hari ini, bahawa tanda orang beriman, orang yang berjaya hidup dunia, orang yang beruntung dan bertuah waktu hidup dia reti dan tahu kelebihan hari Jumaat. Hari Jumaat adalah semulia-mulia hari, maka tahu kata hari Jumaat semulia hari, hendaklah dia usahakan supaya boleh mari semaya Jumaat sebelum pada taimeh naik baca khutbah. Itulah alamat kata orang beriman. Alamat kata orang yang berjaya hidup dunia. Alamat kata orang dapat mardatillah di akhirat. Alamat kata dia mempunyai ilmu pengetahuan Islam yang sebenar. Bagi orang yang melamatkan mari hari Jumaat, itulah tanda kata orang jahil. Orang yang tak faham Islam. Orang yang tak maju hidup dalam agama Islam. Orang yang mundur. Orang yang tak faham kelebihan. Itulah alamat tanda. Lebih lagi pemuda-pemuda yang mari lewat semaya Jumaat, itu alamat kata amalan yang bokeh daripada orang mukmin. Amalan orang yang rugi, orang yang tidak dapat taufik, orang yang tidak dapat hidayah daripada Allah, orang yang pilih benar rugi hidup dia. Wa huwa minal khasirin, orang yang rugi, tak ada rugi di akhirat dan tidak dapat keredaan daripada Allah. Kerana hari Jumaat adalah hari yang mulia, hari yang besar. Nabi suruh pagi lagi mari dengan bersihkan diri, mandi, lebih-lebih lagi mandi wajib, mandi junub hari Jumaat, dan boleh mari semaya sunat tahiyatul masjid, boleh zikir. Nabi kata di hari Jumaat, siapa kata astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, orang kata banyak ni 3 kali, maka Allah akan ampunkan dosanya walaupun sebanyak buih di laut. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih 3 kali. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Ini galakan kepada seorang Muslim yang banyak beristighfar kepada Allah, banyak bertobat kepada Allah. Walau kesalahan dia sebanyak buih di laut, Allah akan ampun. Inilah kelebihan apa yang diajar oleh Nabi SAW. Tapi kenapa kita pemuda-pemuda alamat kata tak reti Islam, alamat kata mundur Islam, alamat kata jahil dengan ilmu Islam dan tak cari kelebihan-kelebihan. Itulah alamat orang yang mari lewat daripada masjid. Oleh itu dalam hijrah ni lah kita boleh berubah, boleh meninggalkan perkara yang tak baik kepada lebih baik. Itulah ajaran Rasulullah tentang hijrah. Hijrah daripada benda baik kepada lebih baik, daripada yang tidak baik kepada lebih baik. Itulah hijratul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai seorang yang tidak maju, seorang yang mundur, seorang lalang, hari Jumaat kita kira kata mari sembahyang Jumaat apa dah. Boleh takbir sekali dengan email pun apa dah. Boleh pahala. Ini adalah orang yang jahil, orang yang tidak faham Islam, orang yang tidak reti kelebihan hari Jumaat. Oleh itu marilah kita sama-sama, ayuhai syabab, ayuhai wairun, ayuhai pemuda-pemuda, marilah kita menggambarkan sebagaimana para sahabat ridwanullah alaihim. Mus'ab bin Umair sebagaimana yang diajar oleh Nabi SAW, seorang yang kaya raya tapi dia hijrah ke Madinah menjadi pendakwah yang terkenal di Madinah. Dia adalah seorang anak yang kaya raya tapi dia tak heran dengan kaya raya ibu bapa dia. Dia adalah menjadi sebagai contoh para sahabat ridwanullah alaihim, orang yang almost berbelasan tahun dalam untuk menjadi pendakwah wakil daripada Nabi untuk menyebarkan Islam. Oleh itu hendaklah kita mencontohi para sahabat ridwanullah alaihim supaya maju kita hidup di dunia dan dapat keredaan Allah hidup di akhirat, insya-Allah. Allahumma ij'alna min ahli jannatul firdausi 'alal jannah ma syuhada'i was salihin. Ya Allah, jadilah kami semua yang ada di masjid dan di luar masjid adalah orang yang dapat menerima syurga setinggi-tinggi syurga di akhirat bighairi hisab, dengan tidak ada hisab daripada Allah, ma syuhada, bersama dengan orang-orang mati syahid, bersama dengan para anbiya, bersama dengan salihin, insya-Allah.